Assalamualaikum, saya Dr. Hanani. Sangat-sangat merisaukan, keadaan sekarang sangat-sangat merisaukan. Seorang doktor merayu ibu bapa mengambil langkah berwaspada termasuk tidak membawa anak masing-masing ke tempat sesak susulan kes jangkitan influenza ketika ini. Dr. Hanani Kamarudin menerusi video dimuat naik di media sosial. Beliau menceritakan keadaan di kliniknya didatangi kanak-kanak demam dengan suhu 39 hingga 40 darjah Celsius serta influenza A positif. Video perkongsiannya itu melalui akaun TikTok Dr. Hanani Kamarudi turut menarik perhatian warganet. Assalamualaikum, saya Dr. Hanani. Sangat-sangat merisaukan, keadaan sekarang sangat-sangat merisaukan. Kanak-kanak yang demam, yang datang ke klinik suhu 39, 40, 39, 40 dan influenza A positif. Mungkin wave akibat raya hari tu kot. Saya tengok kalau kena COVID, masa anak-anak yang kena COVID, symptoms dia tak seteruk influenza. Influenza teruk betul. Bagi ubat demam tak turun-turun suhunya. Panas, kering. Sangat-sangat berisiko. Dan lebih menyedihkan, di Malaysia stok ubat sangat-sangat genting. Ubat cecair kebanyakannya dah tak ada stok. Even daripada supplier besar pun sekalipun dah tak ada stok. Sangat-sangat merisaukan. Sama-sama kita jaga anak-anak kita. Kalau boleh tak perlu pergi ke tempat ramai dulu. Kalau demam sikit-sikit, terus bagi ubat demam, jelum, pujuk dia makan, minum air putih, buat sup, pujuk dia untuk minum sup, bagi banyak buah-buahan. Janganlah bagi ubat-ubat yang aneh-aneh, yang bukan daripada doktor lah. Saya risau. Saya risau. Kita. Okey, influenza ni adalah disebabkan oleh virus influenza, ya. Dia tidak berkesan dengan antibiotik. Dia tak berkesan dengan antibiotik. Kalau berjumpa dengan doktor bagi antibiotik, tidak berkesan. Dia memang tak akan berkesan dengan antibiotik. Tapi, ada tapi dia, kadang-kadang kalau kita tengok masuk hari ketiga, hari keempat, kuman tu pergi ke paru-paru ataupun ke bahagian tekak, dia kuman bakteria datang. Masa ketika itulah doktor boleh bagi antibiotik. Tapi kebanyakan dia influenza A ataupun B tidak berkesan dengan antibiotik. Bagi antibiotik pun tak berkesan. Apa yang kita boleh bagi kepada anak-anak kita untuk merawat influenza B, dia boleh bagi antivirus. Tapi tak semua kes kita bagi antivirus, ya. Kita boleh bagi antivirus, matikan virus tu selalunya kat hospital. Kat hospital, kat klinik swasta kita tak bagi. Kita tak praktikkan antivirus untuk untuk pesakit yang ada virus infection. Jadi kalau masuk hospital, kuman dah pergi paru-paru, kuman dah masuk ke dalam darah, kuman tu dah ada beberapa peringkat, dah 3 hari, demamnya anggap panas. Doktor dah check tengok, doktor kata memang perlu bagi antivirus, doktor akan bagi antivirus kat hospital. Apa yang doktor bagi lagi? Masuk air drip. Doktor akan bagi air drip sebab influenza akan menyebabkan badan kita hilang air, jadi letih, jadi kurang air. Sebab apa? Sebab dia tak ada boleh makan. Virus tu menyebabkan badan kita hilang banyak air daripada badan. Yang kedua, bila orang demam ni, dia tak nak minum, tak nak makan. Jadi anak kita akan cepat letih. Dia tak minum, dia tak makan. Lepas tu kadang-kadang dia muntah dan cirit. Muntah dan cirit, campur dia tak nak minum, tak nak makan, campur virus tu menyebabkan badan kita hilang air sebab demam, maka dia senang jadi dehidrasi. Anak kita akan hilang air badan banyak. Kalau kita tak rawatkan dengan segera masuk air kepada dia, maka anak kita boleh rosak buah pinggang, rosak jantung dan juga paru-paru dan juga boleh menyebabkan kematian juga. Jadi dehydration tu kena dirawat segera. Doktor, anak saya ni jauh daripada hospital. Macam mana saya nak bagi anak saya cepat baik? Kalau sekiranya hospital jauh, saya nak pergi hospital lambat, doktor, saya tak ada apa-apa. Apa betul doktor nak bagi kat saya nasihat? Saya nak rawat anak saya kat rumah sementara saya pergi hospital. Nombor 1, bagi ubat demam. Nombor 2, jelum anak, bagi kerat-kerat jelum anak. Okay? Dah bagi ubat demam, 2 jam lepas tu jelum anak, lepas 2 jam mandi. Mandi anak kerap sikit, tapi mandikan 2 jam selepas bagi makan ubat. 2 jam selepas makan ubat, selepas kita ada jelum, dah sejuk baru mandi. Mandi anak sekurang-kurangnya 3 kali sehari. Yang keduanya, bagi ubat demam, tak payah antibiotik tak apa. Kalau ada vitamin C, ataupun air-air yang ada vitamin, air-air buah, air-air yang kita boleh bagi vitamin C, bagi vitamin C.
bagi dia minum benda-benda yang sejuk, air Vitagen, air Yakult, aiskrim, air-air yang manis yang boleh dia minum. Sebab anak-anak kita yang ada masalah influenza ni selalunya hilang selera, dia sakit tekak, dia tak nak minum, dia tak lagi makan. Bagi air yang manis, bagi air yang berlemak-lemak, bagi air yang ada perisa kepada dia. Jangan bagi air yang panas, jangan bagi makan cili, jangan bagi makan benda yang masam sebab tekak dia sakit. Bagi air yang manis sebab dia minum air lagi banyak. Bila dia minum air yang banyak, insya-Allah dia boleh rehydrate, maka dia boleh lawan dengan virus tu. Ubat demam maintain, mandikan dia kerap, tapi pastikan jangan mandi masa tengah panas, sejukkan badan dulu, jelum kepada dia, ya. Mandi kerap-kerap, bagi minum air banyak-banyak. Lepas tu kita bagi vitamin C kalau kita ada, bagi air buah, bagi dia minum sebanyak mungkin. Lepas tu pastikan kita bawa berjumpa dengan doktor supaya apa? Supaya doktor boleh masuk air. Kalau kita boleh bagi minum air yang banyak kepada dia, dan kita boleh bagi support kepada dia dengan minum, sejukkan badan dia, dan kita boleh turunkan badan dia dengan segera, insya-Allah kita boleh kurangkan komplikasi dan bagi dia cepat sembuh. Selalunya antara 5 hingga 7 hari dia akan baik sendiri, insya-Allah, ya. Alright. Itu antara apa yang kita boleh buat lah. Selain daripada itu, kepada anak-anak, kepada puan-puan semua, tuan-tuan dan puan-puan, selepas kita dah baik nanti, kita cuba dapatkan vaksinasi. Vaksinasi influenza tu ada kat klinik sekarang. Rasanya banyak klinik yang dah habis dah. Klinik government pun rasanya dah habis kan. Saya dengar cerita, government klinik pun dah habis vaksinasi influenza tu. Boleh dapatkan vaksinasi untuk anak-anak kita. Orang tua boleh tak? Tak boleh. Orang mengandung boleh tak? Orang mengandung boleh. Orang tua boleh, orang mengandung boleh. Tapi yang lebih urgent kepada anak-anak kita lah. Anak-anak kita yang nak sekolah. Doktor, saya dah